A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan memberi tazkirah yang bertajuk kuasa doa. Okey, baik. Setiap manusia mesti pernah melakukan perbuatan yang disebut dengan doa. Ya, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau satu usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah. Doa ini berhubungan terus dengan Allah. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang sangat dituntut kerana hanya Allah yang maha berkuasa, maha segala-galanya, yang berhak memberikan segala sesuatu untuk hamba-hambanya atau ciptaannya. Sehingga dalam Islam, orang yang tidak mahu berdoa ini akan dipanggil sombong, sebab dia akan rasa dapat melakukan sesuatu tanpa adanya pertolongan dari Maha Berkuasa. Seterusnya, kita mahu pergi kepada definisi doa. Okey, apa itu doa? Menurut bahasa, doa itu bermakna seruan. Jadi, berdoa itu artinya menyeru, mengucap atau memanggil. Menurut istilah pula, doa adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah SWT sebagai penguasa alam semesta. Sebagai contoh, iaitu meminta ampun, memohon pertolongan, keselamatan hidup, ucapan rasa bersyukur, meminta diberikan rezeki yang halal, ketetapan iman dan Islam dan sebagainya. Kebiasaannya kita akan berdoa selepas kita menunaikan solat. Akan tetapi, adakah ada waktu lain yang lebih mustajab untuk kita berdoa? Jawapannya, ya, ada. Di sini saya akan mendedahkan beberapa waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Antaranya, yang pertama, waktu antara azan dan iqamah. Untuk pengetahuan semua, semasa azan berkumandang, pintu langit terbuka dan doa mudah dimakbulkan bagi hamba yang taat. Allah turut mengurniakan waktu istimewa untuk hambanya yang berdoa pada awal waktu solat, iaitu antara azan dan iqamah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak menurut hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang kedua, semasa hujan turun. Apabila hujan turun membasahi bumi, bukan sahaja dapat menyirami tumbuhan dan menyejukkan bumi yang kering, Allah cipta pada waktu ini juga untuk hambanya berdoa supaya dapat dikabulkan kerana beribu-ribu malaikat turun ketika itu turut serta mengaminkan doa kita. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu, iaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekarang musim hujan dah mula, maka inilah peluang kita untuk tembak doa banyak-banyak. Berdoa untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang ke, berdoa untuk kesihatan diri kita ke, berdoa untuk dimurahkan rezeki kita ke, berdoa untuk dipermudahkan jodoh kita ke. Berdoalah apa sahaja. Janji doa itu baik untuk diri kita dan diri untuk semua orang. Seterusnya, yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Apabila sepertiga malam terakhir, Allah memberkati hamba-hambanya dengan turun ke langit dunia dan mengabulkan hajat yang terbuku di hati mereka. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang Muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malam. Dari hadis riwayat Muslim. Nak terangkan sedikit, sepertiga malam tu bila je? Sepertiga malam itu bermula pada pukul 2 atau 3 pagi.
Pada waktu itulah kita boleh bangun dari tidur untuk menunaikan solat tahajud dan banyakkan berdoa juga ketika itu dengan lebih khusyuk, sebab masa itu orang lain tengah tidur senyap sunyi, sepi je, lagi tenang dan lagi khusyuk untuk kita berdoa tau. Yang keempat, 2 waktu pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang istimewa di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah membicarakan tentang hari Jumaat dalam sebuah hadis sahih di mana baginda bersabda, hari Jumaat ada 12 jam yang mana tiada seorang hamba Muslim berdoa padanya kecuali akan diberikan ia itu dimakbulkan, maka carilah ia di hujung waktu selepas asar. Dari hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, satu lagi waktu yang patut dianggap mustajab oleh para ulama adalah ketika waktu imam duduk di mimbar sehingga solat Jumaat selesai. Daripada Abu Burdah bin Abu Musa al-Sy'ari radhiyallahu anhu, katanya apabila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, adakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat Jumaat? Lalu Abu Burdah menjawab, ya, aku pernah mendengar ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masa yang paling mustajab itu ialah ketika bermulanya duduk imam di atas mimbar sehinggalah selesai solat Jumaat. Dari hadis riwayat Muslim. Okey, baiklah, ini adalah antara waktu-waktu yang dikira mustajab untuk berdoa, untuk memohon apa jua permintaan kepada Allah SWT. Selain itu, kita juga perlu ingat bahawa setiap kata-kata setiap kata-kata itu adalah satu doa. Kalau berkata baik, maka baiklah yang berlaku. Kalau berkata buruk, maka buruklah akan berlaku. Na'udzubillah min zalik. Minta dijauhkan. Kita juga perlu tahu bahawa dalam Islam juga mengajar kita, sekiranya kita berdoa baik-baik kepada orang lain, maka insya-Allah kita juga akan mendapat doa yang baik untuk diri kita juga. Tak rugi kan? Sebagai contoh yang mudah, ada kawan belanja makan untuk kita. Lalu kita pun mendoakannya, semoga awak dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik ya. Jangan heranlah bahawa sebenarnya kita juga sedang mendoakan untuk diri kita juga pada ketika itu, dan esok atau lusa juga kita juga akan mendapat doa tersebut. Dalam Islam juga sangat melarang kita ni mendoakan benda yang buruk kepada manusia yang lain. Sebaliknya, kita perlu mendoakan baik-baik agar kehidupan manusia harmoni, diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kesimpulannya, berdoa pada waktu-waktu mustajab ini adalah cara kita sebagai umat Islam berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah serta kejayaan dunia dan akhirat dari Ilahi. Di samping itu, jangan lupa juga berdoa kepada Allah pada setiap masa, tanpa hanya menunggu waktu-waktu yang mustajab disebutkan di atas tadi. Ini kerana Allah itu maha mendengar dan maha mengasihi setiap hamba-Nya. Justru itu kita juga diingatkan bahawa sentiasalah berkata kata elok dan baik-baik sahaja, agar hanya doa yang baik-baik sahaja dilafazkan oleh mulut lidah kita. Sekian daripada saja. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.